Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiq bin Hamsan. Saya akan presentkan untuk projek pembinaan banglo setingkat Taman Indah ini untuk beberapa bab. Okey, yang pertama, pendahuluan. Kami ni daripada syarikat Zaitun Construction Group atau lebih dikenali sebagai Z Construction Group telah mendapat projek pembinaan sebuah banglo satu tingkat di kawasan Taman Indah Kuala Lumpur. Oleh itu, projek pembinaan ini diberi nama Projek Perumahan Banglo Satu Tingkat. Banglo tersebut merangkumi ciri-ciri yang telah ditetapkan. Antara ciri-ciri rumah banglo satu tingkat yang telah ditetapkan adalah mempunyai 4 buah bilik tidur dan juga 2 buah bilik air. Pembinaan rumah banglo satu tingkat ini dibina di atas tanah lot yang bersaiz 100 x 70 kaki persegi. Jenis pembinaan. Secara umumnya, terdapat 3 jenis pembinaan iaitu pembinaan bangunan, pembinaan skala besar dan juga pembinaan industri. Pembinaan di dalam projek ini adalah termasuk di dalam kategori pembinaan bangunan. Pembinaan yang terlibat di dalam projek ini adalah bermula daripada susun atur tapak sehinggalah projek tamat dan melibatkan beberapa aktiviti berikut. Yang pertama, kerja-kerja tanah. Yang kedua, kerja pembinaan termasuklah struktur, seni bina, M&E dan juga kerja dan paip M&E ini seperti kerja-kerja elektrik. Dan yang ketiga, kerja infrastruktur. Okey, bagi projek kami ini, kadar harga yang telah ditetapkan oleh Z Construction Group adalah sebanyak RM120 sekaki persegi bagi kawasan tapak yang berdinding dan juga RM70 kaki persegi bagi kawasan tapak yang tidak berdinding. Luas ruang berdinding bagi projek kami ialah 1,800 kaki persegi dan apabila didarabkan dengan RM125, ianya akan menjadi RM225,000 dan luas anjung berbumbung iaitu 576 kaki persegi dikalikan dengan RM70 ialah RM40,320. Okey, setelah itu kita akan kira pula kos untuk membina pagar. Kos pembinaan pagar batu bata diikat setinggi 600 mm dan disambungkan dengan pagar berangkai iaitu chain link setinggi 900 mm termasuk perikas tiang pada setiap 3 meter ialah RM28,000 dan nilai tapak perumahan ialah RM100,000. Setelah disertakan semua kos-kos pembinaan yang tertera, kos keseluruhan bagi projek banglo setingkat Taman Indah ini adalah sebanyak RM393,320. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembinaan. Klien. Pihak klien adalah pihak yang juga dikenali sebagai pemilik atau pengunya. Ia bertanggungjawab untuk menyediakan peruntukan atau bajet. Pihak klien ini boleh terdiri daripada pihak kerajaan atau swasta. Pihak klien ini mempunyai objektif utama iaitu mana-mana projek yang dijalankan hendaklah disiapkan dalam masa ditetapkan dan tanpa ada kelewatan serta penambahan kos. Selain itu, kualiti kerja yang diperolehi mestilah dalam keadaan yang sempurna. Arkitek. Pihak arkitek adalah pihak yang bertanggungjawab dalam menyediakan reka bentuk bangunan berdasarkan peruntukan dan kehendak yang disediakan oleh klien. Pihak arkitek akan menyediakan reka bentuk kawalan, reka bentuk skim dan reka bentuk terperinci. Pihak arkitek bertanggungjawab untuk mereka bentuk bangunan dengan mengikut kehendak atau memuaskan hati majikan. Oleh itu, pihak arkitek juga perlulah mengeluarkan lukisan atau pelan pembinaan kepada pihak kontraktor bagi tujuan pembinaan. Ini adalah penting bagi memastikan bahawa projek dapat berjalan dengan lancar. Kontraktor. Kontraktor merupakan perseorangan atau syarikat yang bertanggungjawab dalam pembinaan bangunan. Mereka bertanggungjawab terhadap kerja-kerja di tapak bina. Ini bermakna kontraktor akan merealisasikan atau menganalisa apa yang direka bentuk oleh arkitek daripada pelan. Mereka juga hendaklah melakukan kerja-kerja dengan teratur dan cekap untuk memudahkan kerja yang telah diarahkan oleh pihak yang terlibat mengikut tempoh yang telah ditetapkan. Sekiranya kontraktor tidak mengikut arahan daripada pihak berkuasa, maka kontraktor akan menerima hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Kontraktor perlu merujuk kepada arkitek sekiranya ingin melakukan sesuatu perubahan pada bangunan. Kontraktor utama merupakan kontraktor yang mempunyai barang bekerja sendiri dan mempunyai kemudahan serta bahan-bahan sendiri. Mereka memiliki satu syarikat yang mempunyai klien atau pemindahan tender. Kontraktor ini bertanggungjawab menjalankan kerja-kerja binaan dari mula hingga bangunan siap. Mereka ini biasanya dipilih oleh pelanggan atau pemilik atas nasihat perunding melalui tawaran. Kontraktor kecil. Kontraktor kecil itu terbahagi pada dua, iaitu kontraktor yang dinamakan Nominated Subcontractor. Dipilih dan dilantik oleh klien melalui ikatan kontrak. Klien mengharapkan supaya kerja-kerja tertentu dilaksanakan oleh mereka yang benar-benar berkelayakan dan berkebayaan melaksanakan menurut kehendak mereka. Mereka diperlukan bagi memudahkan segala urusan pembinaan. Kontraktor kecil, domestik atau biasa. Non-nominated subcontractor dipilih sendiri oleh kontraktor. Mereka ini tiada ikatan kontraktor secara rasmi.
Mereka membantu mencepatkan hasil kerja dan membuat kerja-kerja sampingan. Seseorang kontraktor memerlukan kontraktor kecil domestik tertentu supaya bilangan pekerja tetap dapat dikurangkan dan di samping menjimatkan kos bekerja tersebut. Pengurus projek. Pengurus projek merupakan ketua kepada organisasi pembinaan bagi pihak kontraktor. Mereka berkuasa terhadap pekerja-pekerja bawahannya. Tugas pengurus projek adalah seperti memastikan perjalanan projek berjalan lancar mengikut syarat yang telah ditetapkan, mentadbir kerja-kerja tapak pembinaan, merangka tenaga kerja, peralatan, jentera dan bahan binaan yang diperlukan, mengurus segala yang berkaitan dengan pentadbiran, keselamatan, kebajikan dan sebagainya. Bertindak sebagai orang tengah antara pekerja dengan kontraktor. Penolong pengurus projek merupakan pembantu kepada pengurus projek. Mereka adalah orang yang terlibat secara langsung di tempat bina bagi memastikan jalanan projek berjalan dengan lancar mengikut jaga masa yang ditetapkan dan memastikan hasil kerja yang memuaskan. Pegawai takbir merupakan pegawai yang bekerja di tempat bina. Tugas mereka adalah menguruskan semua kerja-kerja pentadbiran dan perkeranian di tempat bina. Mereka juga menguruskan pembayaran bil dan juga masalah yang bersangkutan seperti bil elektrik, bil air dan bil telefon. Tutera awam. Tutera awam adalah merupakan profesi yang tidak kurang pentingnya dengan kemahiran yang dimilikinya. Oleh itu, kepakaran di dalam bidangnya mestilah diambil kira untuk menjayakan projek pembinaan. Tutera awam ini juga boleh dibagi kepada 3 bahagian utama, iaitu struktur, bekalan air dan jalan. Oleh kerana kepakaran mereka adalah berbeza antara satu sama lain, nama ianya adalah berhubung kait dengan kerja-kerja yang dia lakukan dalam suatu projek pembinaan. Dengan itu juga jurutera awam perlulah mereka bentuk sistem bekalan air ini dengan mengutamakan faktor keselesaan kepada pengguna bangunan tersebut. Jurutera mekanikal. Dalam proses pembinaan, jurutera mekanikal adalah bertanggungjawab dalam kerja-kerja bakar yang dilakukan oleh pihak subkontraktor dinamakan. Antara kerja-kerja bakar yang berada di bawah pengawasan jurutera mekanikal adalah seperti berikut: pemasangan sistem pemabur dingin, pemasangan alat pencegahan kebakaran, sistem pengudaraan. Oleh itu, tanggungjawab jurutera mekanikal dalam proses pembangunan projek adalah seperti menyediakan reka bentuk bagi kerja-kerja yang berkaitan dengan mekanikal. Selain itu juga, jurutera mekanikal juga perlu memastikan bahawa sistem yang dipilih adalah bersesuaian dengan fungsi bangunan tersebut. Jurutera elektrikal. Bagi kerja-kerja yang berkaitan dengan elektrik seperti kerja pemasangan pendawaian bangunan adalah menjadi tanggungjawab pihak jurutera elektrik untuk menyediakan reka bentuk bagi kerja-kerja tersebut. Dengan kepakaran yang ada, jurutera elektrik akan menyediakan satu reka bentuk yang bersesuaian dengan kegunaan bangunan seperti mana yang dilakukan oleh pihak jurutera mekanikal. Selain menyediakan reka bentuk, pihak jurutera elektrik juga bertanggungjawab bagi menyediakan senarai kuantiti bagi kerja-kerja bakar yang akan dilakukan oleh pihak subkontraktor. Selain itu, penyerahan reka bentuk perubahan kerja itu telah dilakukan dalam jangka masa yang telah ditetapkan supaya ianya tidak menjejaskan kerja subkontraktor serta mengalahkan kelautan kerja. Juruukur bahan. Juruukur bahan merupakan pihak yang bertanggungjawab dalam memastikan kos projek tidak melebihi bajet yang ditetapkan oleh pihak majikan. Pihak juruukur bahan akan terlibat dari awal hinggalah ke peringkat akaun muktamad. Oleh itu, maklumat yang dan objektif yang tepat tentang projek adalah penting untuk memastikan kos yang dianggarkan oleh pihak juruukur bahan ini adalah dalam lingkungan bajet yang ditetapkan oleh pihak majikan. Pihak juruukur bahan juga telah melakukan tender ini dalam jangka waktu yang telah ditetapkan bagi mengelakkan kelewatan. Setelah majikan membuat keputusan tentang kontraktor yang berjaya dalam tender tersebut, maka pihak juruukur bahan akan menyediakan dokumen kontrak sebelum kontraktor memulakan kerjanya. Sekian, terima kasih. Baiklah, kembali lagi kepada saya, Muhammad Afiq bin Hamsan. Saya akan terangkan untuk pelan pembangunan. Okey, yang pertama ialah pelan lantai. Beginilah pelan lantai untuk projek banglo rumah setingkat kami yang mempunyai 3 bilik tidur dan 1 bilik tidur utama, 2 bilik air, 1 ruang dapur, ruang makan, ruang tamu dan juga anjung kereta. Okey, ini ialah pelan bumbung bagi perumahan banglo itu. Okey, ini adalah pelan hadapan. Pelan hadapan ini ialah selebar 36 kaki dan setinggi 15 kaki. Ini ialah pandangan sisi kanan yang selebar 67 kaki. Ini pula ialah pandangan sisi kiri. Okey, dan pandangan belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Fahmi bin Muhammad Yusof. Di sini saya akan bercakap tentang penjadualan aktiviti pembinaan untuk projek Banglo Taman Indah. Tempoh aktiviti akan berlangsung selama 155 hari, di mana bermula pada 13 hari bulan 7 tahun 2020 sehingga 25 hari bulan 1 2021.
Okey, untuk projek bermula pada 1/4 hingga 1/4/20 sehari. Seterusnya preliminary. Preliminary ni bermula 13/7/2020 hingga 31/12/2020 selama 135 hari. Okay, seterusnya performance bond atau insurans selama 5 hari bermula 13/7/2020 hingga 18/7/2020. Susun atur tapak. Susun atur tapak ni bermula pada 18/7/2020 hingga 22/7/2020 selama 3 hari. Susun atur tapak ni bermula selepas performance bond insurans ni siap. Predecessor 4. Laporan pelaksanaan projek berlangsung selama 126 hari bermula 23/7/2020 hingga 24/12/2020. Seterusnya kerja pengambilan tanah iaitu bermula 18/7/2020 hingga 24/7/2020 berlangsung selama 5 hari. Okey, semua kerja pengambilan tanah, laporan pelaksanaan projek ni dan susun atur tapak ni berlangsung apabila performance bond atau insurans ni siap. Okey, seterusnya kerja-kerja tanah. Okey, kerja-kerja tanah ni bermula 24/7/2020 hingga 22/8/2020. Kerja-kerja tanah ni berlangsung selama 21 hari. Okay, seterusnya pembersihan tapak. Pembersihan tapak ni berlangsung selama 7 hari di mana bermula pada 24/7/2020 hingga 5/8/2020. Okay, seterusnya kerja-kerja menggali tanah. Kerja-kerja menggali tanah ni bermula pada 5/8 hingga 22/8/2020 selama 14 hari. Kerja-kerja memasang cerucuk bermula pada 14 hari bermula pada 13/8/2020 hingga 2/9/2020 selama 14 hari. Okey, untuk kerja binaan ni berlangsung selama 96 hari bermula pada 2/9 hingga 30/12/2020. Seterusnya struktur. Struktur ni berlangsung selama 59 hari bermula pada 2/9/2020 hingga 16/11/2020. Untuk substructure selama 28 hari bermula pada 2/9/2020 hingga 7/10/2020. Maafkan saya. Okay, seterusnya superstructure berlangsung selama 28 hari di mana bermula pada 1/10/2020 hingga 5/11/2020. Okay, seterusnya bumbung. Bumbung bermula pada 27/10 hingga 16/11/2020 selama 14 hari. Seni bina ni mengambil masa 40 hari untuk disiapkan di mana bermula 11/11/11 hingga 30/12/2020. Seterusnya dinding. Dinding berlangsung selama 14 hari. Aktiviti ni untuk disiapkan di mana bermula pada 11/11/2020 hingga 28/11/2020. Seterusnya lantai. Lantai ni masa untuk disiapkan selama 14 hari di mana bermula pada 20/11 hingga 7/12/2020. Okey, untuk fasa terakhir iaitu kerja-kerja mengecat. Kerja-kerja mengecat ni diambil masa 5 hari saja.
di mana bermula pada 24 hari bulan 12 2020 hingga 30 hari bulan 12 2020 untuk fasa-fasa kerja mengecat dalaman bermula pada 24 bulan 12 hingga 30 hari bulan 12 2020. Kerja-kerja mengecat dalaman dan luaran ni pada hari yang sama, tempoh masa yang untuk disiapkan. Seterusnya MNE. MNE ni mengambil masa 21 hari untuk disiapkan, bermula pada 28 hari bulan 11 hingga 24 hari bulan 12 2020. Seterusnya elektrik. Elektrik mengambil masa 14 hari, bermula pada 28 hari bulan 11 2020 hingga 15 hari bulan 12 2020. Untuk pendawaian wiring bermula pada 28 bulan 11 hingga 7 bulan 12 2020 selama 7 hari. Switch dan soket bermula pada 7 hari bulan 12 hingga 15 hari bulan 12. Switch dan soket ni bermula selepas pendawaian wiring. Okey, seterusnya pipe. Pipe ni masa untuk disiapkan selama 14 hari. Tempoh masa mula kerja pipe ni bermula pada 7 bulan 12 2020 hingga 24 bulan 12 2020. Kerja-kerja pempaipan bermula pada 7 bulan 12 hingga 15 bulan 12 selama 7 hari. Dan sanitary fixtures bermula pada 15 bulan 12 hingga 24 bulan 12 2020 selama 7 hari. Infrastruktur pula selama 18 hari, bermula pada 30 bulan 12 hingga 20 bulan 1 2021. Infrastruktur dia terdiri daripada jalan dan longkang, TNB dan meter air, percubaan dan melengkapkan. Jalan dan longkang ni selama 18 hari masa untuk disiapkan, bermula pada 30 bulan 12 2020 hingga 20 bulan 1 2021. TNB dan meter ni mengambil masa tak sampai sehari, 20 bulan 1 2021, 20 bulan 1 2021. Kerja TNB ni. Seterusnya percubaan dan melengkapkan selama 3 hari, 20 bulan 1 hingga 25 bulan 1 2021. Okey. Selepas daripada semua itu, projek siap. Selepas percubaan dan melengkapkan, projek tamat. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amirul Ashman bin Muhammad Khairi akan membentangkan mengenai penjadualan dan perancangan kerja dalam bentuk gancat yang dibuat menggunakan perisian Microsoft Project. Terlebih dahulu, gancat ini penting kerana ia menunjukkan perjalanan dan perancangan kerja dengan lebih terperinci dan dapat memberikan panduan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pembinaan tersebut supaya dapat menyiapkan projek dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. Mengikut kontrak, projek banglo kami perlu siap dibina dalam tempoh 155 hari atau lebih kurang 3 bulan. Dan ini bermakna projek yang bermula pada 12 bulan 7 2020 perlu tamat selewat-lewatnya pada 25 bulan 1 2021. Perjalanan kerja perlu dijalankan dengan sistematik dan teratur agar pembinaan dapat disiapkan pada tarikh tersebut. Projek banglo Taman Indah ini akan bermula dengan performance bond atau insurans, seterusnya susun atur tapak, kerja-kerja tanah, kerja binaan yang termasuk struktur, seni bina, kerja-kerja mengecat, M&E iaitu mekanikal dan elektrik, pempaipan, infrastruktur dan akan tamat pada 25 bulan 1 2021.
Susunan yang teratur perlu dilakukan kerana ada sebilangan kerja yang memakan masa yang lama yang boleh mengganggu perancangan kerja-kerja yang lain. Ada juga kerja yang boleh dijalankan apabila sudah menyiapkan sedikit kerja yang lain serta ada kerja yang boleh dijalankan secara serentak. Dalam gancat ini juga telah dijelaskan secara terperinci mengenai kos yang diperlukan untuk setiap kerja supaya kerja-kerja yang dilakukan itu tidak melebihi daripada kos yang telah ditetapkan seperti yang terkandung di dalam kontrak, iaitu sebanyak RM393,320 Malaysia. Oleh itu, gancat ini sangat penting dalam penjadualan dan perancangan kerja supaya dapat membantu pihak yang terlibat melakukan kerja secara sistematik dan disiplin supaya proses pembinaan dapat berjalan dengan lancar. Sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan membentangkan untuk bahagian S-curve. Jadi untuk S-curve ni dia ada dua, S-curve fizikal dan S-curve financial. Tapi untuk projek ni kita hanya buat S-curve fizikal. So dekat S-curve fizikal ni dia ada, kita kena plot dia punya table dulu. Mana isi table tu dia kena ada duration, percent complete, cumulative percent complete, actual dengan combination percent actual. So untuk duration tu kita total sekali kita ada 31 minggu. So kita isi lah table ni dengan yang nilai kita dengan percent complete, cumulative tu kita campur-campurkan dan daripada table ni kita akan guna table ni untuk kita buat graph S-curve, iaitu S-curve fizikal. So next, ni bentuk graf yang apabila kita dah plot gunakan data-data yang dekat table tadi. So untuk graf ni, kita lihat pada part C dia merupakan duration, iaitu duration selama kita punya projek lakukan iaitu 31 minggu. Dan untuk part C pula kita akan ambil nilai untuk cumulative percent complete. So untuk graf ni yang anda semua dapat lihat, kita ada dua garisan, iaitu garisan warna biru dan garisan warna merah. Di mana garisan biru ni menunjukkan untuk garisan sepanjang planning projek ni. So ini adalah garisan yang menunjukkan S-curve ni. Manakala yang warna merah pula merupakan garisan actual, mana yang sepatutnya bentuk dia sepatutnya mengikuti macam tu lah. Okay, sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.